Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, bagaimana saya memulakan bisnes kereta sewa? Part 3. Alright. So, sambung yang semalam. Lemak panas tu pula. So, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Green Matrix. So, Green Matrix ni kita adalah platform tempahan kereta sewa di mana kami membantulah pelanggan-pelanggan kami yang terdiri daripada pelancong, syarikat korporat dan juga agensi kerajaan untuk mereka mendapatkan perkhidmatan kereta sewa yang dijamin tip-top, bersih dan selamat supaya pelanggan-pelanggan kami dapat sampai ke destinasi dengan hati yang gembira. Okay, Alhamdulillah hari ini cerah, tapi silau sikit lah. Saya lalu ikut belakang ni lah supaya tak silau matahari kan. Okey, pada yang baru menonton, cuba komen boleh dengar tak suara saya dengan jelas, kan? Gambar, video semua clear. Kalau clear semua, cuba komen clear. Dan ada tak siapa yang nak tahu macam mana saya memulakan bisnes kereta sewa? Ini adalah part nombor 3 lah. Alright, so semalam kita stop dekat mana? Semalam stop dekat nak beli kereta. Okay. So kalau ada yang ada soalan ke tentang kereta sewa, boleh tanya je, insyaAllah saya cuba jawab lah. Alright. So cuba komen sikit. Video semua clear, gambar semua clear. Dan seperti biasa saya minta belanja share ke 10 grup supaya orang lain pun boleh belajar sama. Saya komen sikit. Share. Oops. Oh, salah. Salah tulis. Boleh tak? Okay. Share ke 10 grup. Alright, kalau siapa yang dah share, komen dan share. Saya pin jap. Okay. Saya flip. Alright. Okay, thank you pada yang menonton. Thank you pada yang share video ni. Okay, so sambung semalam lah. Semalam saya berhenti masa part nak beli kereta kan. Muhammad Nazri, selamat pagi Nazri, apa khabar? Okay. Okay, Nurul Huda Melan, apa khabar? Puan Nurul Huda Melan. Ni kita punya lisensi dekat Kelantan. Okay, so siapa yang dah share, komen dan share. And then kalau ada soalan ke tentang kereta sewa, boleh tanya je. So sampailah masa memang saya dah stres kerja kan. Kerja rajin-rajin, bukannya tak selesai masalah, tambah lagi masalah kan. Tambah lagi masalah. So kita saya buat kerja rajin-rajin tu nak tambah income lah kan. Income tak adalah tambah banyak mana pun, tapi masalah yang bertambah kan. So saya pun kira macam frustrated lah. Dah macam patah semangat lah nak kerja kan. Okay. And then so masa saya bekerja tu, saya ada student lah. Sebab salah satu kerja saya adalah saya kena supervise student. Siapa yang nak buat thesis, saya boleh supervise diorang lah kan. So student saya ni perempuan, 3 orang. And then so diorang selalulah datang ke saya punya bilik, bincang-bincang pasal diorang punya projek. Lepas habis bincang tu, diorang dia pandai lah. Cik Wahid boleh tak pinjam kereta kan? Saya tanya kenapa? Diorang nak keluar lah, beli barang bla bla semua kan. And then so macam saya terang semalam,
diorang ada masalah lah nak keluar sebab bas tak ada, taksi mahal, and then diorang tak ada transportation. Macam diorang ni tak ada motor, tak ada basikal apa semua. So diorang sama ada jalan kaki ataupun kena ambil taksi lah. Tapi taksi memang mahal lah, pergi balik saja dekat 50 kan. So saya pun masa tu ada baru kereta masih baru lagi, bagilah pinjam kan. Cuma memang tak syok lah kan bagi pinjam kereta baru kan. Dan budak-budak pinjam, dan budak-budak tu pula perempuan kan. So macam tak manis lah kan. Kita pesyarah lelaki konon-konon bagi pinjam dekat student perempuan kan. Lepas tu nanti takut orang mengata lah pula skandal ke apa kan. Student saya tu biasa je kan. Tapi so saya pun fikir why not aku buat servis kereta sewa. And then kebetulan saya pun pernah bekerja dengan company kereta sewa lah sebelum saya bekerja dekat universiti tu. Alright, done share. Thank you. Okay. And then saya pun discuss dengan isteri saya. Saya cakap why not kita buat kereta sewa. Sebab kita memang dah ada potensi customer, student. Lepas tu worst case kalau tak ada orang nak sewa kereta, student tak ada student nak sewa kereta, saya masih ada lagi pensyarah ataupun staff dekat universiti tu yang perlukan servis kereta sewa. Sebab dekat universiti tempat saya bekerja tu ada staff contract. Staff contract ni diorang ni datang daripada pelbagai tempat lah kan, pelbagai negeri. And then diorang punya kontrak ni setahun 2 tahun. So biasanya diorang ni tak akan beli kereta. Diorang ni mencari kereta untuk disewa. Cuma bajet diorang tu kereta sewa tu tak lebih daripada RM500 sebulan lah. Diorang just nak sewa kereta daripada quarters pergi kerja je. Dia bukannya nak pergi jalan jauh apa semua kan. So tapi diorang punya bajet tu dalam 500, 600 macam tu lah sebulan kan. So saya dah ada potensi customer. So dekat sini, kalau you nak buat bisnes kereta sewa, sebelum you decide nak beli kereta tu, you kena make sure you dah ada sasaran pelanggan. Jangan you beli kereta dulu barulah you sibuk nak cari pelanggan kan. So banyak orang dia buat silap lah. Dia buat silap, dia tengok orang lain buat kereta sewa, dia pun nak buat, and then dia pergi beli kereta, tapi dia tak ada customer. Ataupun dia tak tahu nak cari customer, dia tak pandai, dia tak tahu marketing. So apa yang berlaku adalah dia sewa lah, siapa-siapa yang contact dia nak sewa kereta, dia bagi sewa. Itu yang banyak kereta hilang lah, kereta spare part kena curi lah, customer sewa tak bayar lah apa semua kan. Sebab dia tak tahu, dia tak ada sasaran pelanggan yang betul. Macam saya memang spesifik. Sasaran pelanggan saya adalah student yang belajar dekat tempat saya, dan juga staff yang bekerja sekali dengan saya. So isu kereta kena curi, isu customer tak bayar apa semua tu tak ada. Alright, that is tips lah untuk you all kalau nak buat bisnes kereta sewa lah. Okay, so saya pun bincang dengan isteri saya, and then isteri saya pun sebenarnya takut-takut juga nak buat bisnes kereta sewa. Sebab dia memang tak ada pengalaman berniaga. Memang tak ada pengalaman berniaga. So perasaan takut tu ada. So you all ada tak macam you nak berniaga kan? You tak dah berniaga, tiba-tiba you nak buat business. And then service you tu, business you tu memang business yang berisiko tinggi. Macam you buat kereta sewa kan, nanti kalau kereta tu accident macam mana, orang tu mati macam mana, kereta hilang macam mana. So very high risk punya ni. So ketakutan tu tetap ada lah. Tapi saya masa tu dalam keadaan takut-takut, dalam keadaan tak confident tu. Thank you pada yang menonton, thank you pada yang share video ni kan. Thank you. Alright. So kalau ada soalan boleh tanya je. Kalau ada saya termiss mana-mana part kan. Okay, so tapi yang sebenarnya masa saya start tu saya dah ada mentor tuan-tuan. Saya dah ada mentor. Alright. Saya bukannya membuta tuli. Mentor saya masa tu adalah abang saya sendiri. Abang saya yang sulung. Sebab abang saya yang sulung ni
masa tu dia adalah pengurus kepada satu syarikat kereta sewa dekat Langkawi. Syarikat tu SR Langkawi lah. So bila nak buat bisnes kereta sewa tu, saya banyak rujuk pada dia lah. Saya call dia, saya panggil Wahid lah, nama abang saya Wahid kan. Wahid, aku nak buat kereta sewa lah, so macam mana kan. So dia pun bagilah advice macam ni. Cuma abang saya ni, dia servis kereta sewa dia tu dekat Langkawi. Dan saya buat servis kereta sewa dekat Bintulu, Sarawak. Nampak macam sama tapi risiko dia berbeza. Sebab kat Langkawi takkan ada kereta hilang. Dekat pulau kan, kereta hilang memang tak ada lah. So risiko kereta kena curi tu tak ada. Saya dekat Bintulu, Sarawak, risiko kereta kena curi tu memang sangat tinggi lah. Sebab Sarawak kan dia sempadan dengan Kalimantan. So kalau kereta tu customer sewa, dia bawa lari kat Kalimantan, kita pun tak tahu. Masa tu teknologi GPS tu masih lagi kira kalau nak guna tu memang sangat mahal lah. Sangat mahal. So tak macam sekarang ni. Sekarang ni GPS tracker murah. Assalamualaikum. Saya baca komen. Nur Izman, Assalamualaikum tuan. Pagi. Waalaikumsalam Izman. Elias Izam, Assalamualaikum tuan. Greenmatic open ke? Greenmatic kita open. Cuma kalau nak booking kereta tu booking online je. Pergi dekat kita punya website gogreenmatic.com, booking je. Ataupun you boleh pergi contact kita punya nombor dekat situ, nanti team kita akan bantulah. You nak kereta kat mana, you just inform team kita, and then nanti dia orang akan carikan kereta untuk you. Don't worry. Memang kita buka. Okay. Abdul Majid Rasul Ghani. Boleh. Elias Izam, nanti you pergi dekat website kita, gogreenmatic.com, and then you dekat situ ada nombor telefon, you WhatsApp je kita punya team, nanti dia bantulah. Tapi kena booking awal lah. Jangan last minute sangat. Alright. Abdul Majid Rasul Ghani, salam Cik Wahim. Waalaikumsalam Cik Abdul Majid. Okay. So nampak masa saya start tu, saya dah ada customer, and then saya dah ada mentor. So banyak orang dia buat bisnes sewa, dia tak ada mentor sebenarnya. Tak ada mentor, and then itu yang bisnes dia start tak grow kan. Saya sebenarnya benda betul yang saya buat adalah saya dah ada sasaran pelanggan, saya dah ada mentor. So you all kalau nak buat bisnes, make sure you dah tahu siapa sasaran pelanggan you, and then make sure you kena ada mentor lah. Mentor ni orang yang dah ada pengalaman, orang yang dah berjaya dalam bisnes tu. So macam abang saya ni, dia pernah uruskan 200 biji kereta. 200 biji. So dia tahulah macam nak handle kan. Thank you tuan, moga dia pemudahkan urusan. Okay, right. Okay, lepas tu saya discuss dengan isteri saya. Okay, kita decide beli. Tapi saya macam mana saya nak kurangkan risiko masa tu, saya cakap okay, kita beli kereta second hand je. Jangan kita beli kereta baru kan. Sebab kereta baru nanti nak buat loan 9 tahun kan. Kalau bisnes tu tak menjadi, masak lagi kan. So saya planning beli kereta second hand je. Dan kereta tu harga dia tak boleh lebih pada RM10,000. And then saya target saya beli 2 biji kereta je. Maknanya kalau ada 2 kereta tu senang lah nak disewa kan. So kita orang pun survey lah, pergi cari kedai used car, survey tengok ada tak kereta-kereta. Kalau macam kereta bawah RM10,000 masa tu, kereta apa ada, kereta kancil je lah kan. So saya target kereta kancil je lah, bawah pada RM10,000. So kita orang pun pergilah kedai used car dekat Bintulu kan, tengok ada tak kereta second hand kancil. So jumpa ada satu kedai ni, dia ada kereta kancil lah, 2 biji kebetulan, memang ngam-ngam. Satu biji tu harga dia RM9,500, satu biji lagi harga RM7,500. Yang RM7,500 tu kereta tu dia 4 speed. Dia 4, gear dia ada 4 je. Gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. Dia tak ada gear 5. Satu lagi kereta tu dia 5 speed lah. Gear 1, 2, 3, 4, 5. Yang tu dia mahal sikit lah. Yang 5 speed tu RM9,500. Yang 4 speed tu RM7,500. So saya pun tengok kereta tu elok, test drive okey apa semua kan. Dan saya pun
decide belilah kereta tu kan. Sebab nak cari kereta yang bawah 10,000 ni susah sikit. So saya pun apply loan dapat. Tapi masa saya apply loan tu, loan approve 1 biji kereta je. Sebiji kereta lagi tak approve. Sebabnya mungkin saya punya komitmen dah tinggi lah. Saya dah ada kereta, saya dah ada kad kredit, saya dah ada ASB loan apa semua. So komitmen saya tinggi. Sebab masa nak apply beli kereta, buat kereta sewa tu, saya pakai nama saya. Saya tak pakai nama isi saya lah. Isi saya masih clean lagi lah. Kalau nak jadi apa-apa, biar akulah yang kena kan. Isi saya tak nak risikokan dia lah. So masa apply tu pakai nama saya. Cuma loan approve satu je, satu lagi tak approve. So alang-alang, sebab nak buat kereta sewa ni, kalau beli satu, macam kalau kereta tu dah disewa, tiba-tiba ada customer lain, kita start lah kan. So at least saya kena ada dua lah. Kan. So nak tahu tak macam mana saya dapatkan kereta nombor 2 tu. Ni loan ni nak beli 2 kereta, tapi satu kereta je approve. Satu kereta lagi tak approve. Tapi saya dapat juga beli 2 kereta. Nak tahu tak macam mana saya dapat beli kereta yang kedua tu lah, tanpa guna loan bank? Ada tak nak tahu? Okay, apa inspiration dari makan gaji ke bisnes? Inspiration ni tak ada orang nak suruh kau buat tu, buat ni. Kalau makan gaji ni, kita dikongkong. Macam bos saya tu, memang hari-hari pergi kerja dalam keadaan takut. Hari-hari pergi kerja dalam keadaan takut kena pecat. Takut kena macam-macam lah kan. Tapi sekarang ni bila kita dah bekerja sendiri, kita ada freedom tuan-tuan. Kita ada freedom masa, kita ada freedom dari segi kewangan, kita ada freedom boleh bantu orang lain lagi. Kita ada freedom tu yang sangat mahal. Tapi kalau you bekerja, you tak ada freedom tu tuan. You tak ada freedom tu. So hari-hari you kena pergi kerja, you kena follow. Nak minta cuti pun kena minta kebenaran. So freedom tu yang sangat mahal. Masa tu yang sangat mahal. Kalau you bekerja sendiri, masa tu you boleh atur sendiri. Kalau you tak larat, you rehat. Kalau you bersemangat, you kerja. And then you boleh spend. Macam saya, start saya berhenti kerja, saya memang jaga anak saya daripada kecil sampai sekarang. Kita orang tak pernah berenggang lah. Alright. And then boleh jumpa ramai orang. And then kita punya income tu unlimited. And then kita boleh buat apa saja yang kita suka. Macam saya, macam you bekerja kan. You bekerja, you tak boleh suka-suka hati cuti. So you akan cuti bila orang lain pun bercuti. Contohnya macam hari raya kan. Hari raya. So time raya cuti, so masa tu lah you bercuti. Tapi pada saya, memang kalau aku bercuti time raya, memang aku stres lah. Sebab nak balik kampung, time tu lah jalan jam, time tu lah hotel penuh. Semua kena berebut-rebut dengan orang. Tapi bila kita kerja sendiri, so kita boleh pilih kita nak cuti bila kan. Macam saya akan bercuti 2 minggu selepas hari raya. Masa tu orang dah start balik kerja, masa tu lah saya cuti. Masa tu jalan pun tak jam, hotel pun banyak kosong. Nak melancong pun senang, makan pun senang, tak berebut-rebut kan. So freedom tu yang sangat mahal. Alright. So tak tahulah kalau pada saya masa tu sangat priceless lah tuan-tuan. Makan gaji boleh cari duit sedap, memang income bulan-bulan. Tapi masa tu sangat berharga lah. Saya cuti je bila nak cuti. So bergantung kepada kerja kan. Tapi anyway, you tetap kena minta kebenaran daripada majikan juga kan. Kalau majikan bagi cuti, boleh lah. Kalau majikan you tak benarkan you cuti, you terpaksa follow lah. Betul tak? Kalau you ada bisnes sendiri, suka hati you lah. Macam saya suka bercuti waktu orang lain bekerja. Time cuti sekolah ke apa semua, saya tak suka. Saya biasa time tu lah saya buat kerja. Time orang dah start kerja apa semua, baru time tu lah baru saya cuti lah. So tak ada nak berebut-rebut apa semua kan.
Alright, so saya duduk jap. Lagi 3 hari nak raya dah cuti dah. Pernah 2 minggu cuti raya. Bisnes saya ni, apa kebaikan dan risiko-risiko, macam mana kontrol kereta sewa dari penyewa. Alright. Okay, nanti saya jawab. Bagi ke tak bagi, cuti tetap cuti. Ini memang terbaik punya company kan. Memang terbaik ni, company sendiri kot. Okay, so nak saya jawab soalan you all ke nak saya sambung cerita? Macam Sukri Shan dia tanya, bisnes kereta sewa ni apa kebaikan dan risiko, dan macam mana kontrol kereta sewa dari penyewa. Setiap bisnes tu dia ada pro and con lah. Macam kereta sewa ni, satu dia antara, macam kereta sewa ni you boleh senang dapat loan tuan-tuan. You senang dapat loan. Kalau you nak jual produk ke semua, you tak boleh buat loan. Kan? You nak jual, nak buat produk, nak jadi stoki pun semua tu kena cash. And then macam kereta sewa ni margin dia tinggi lah. Margin dia, sebab dia servis kan. And then lepas tu bila kita ada kereta, kita bagi sewa. Lepas tu macam kereta tu dia mesin lah. Mesin buat duit. Selagi dia tak ada problem lah kan. Kita bagi sewa, orang sewa. Lepas tu kita dapat duit. And then kereta tu dia buat duit lah. Dia run sendiri lah. And then kereta tu bila dipulangkan balik, banyaknya anjing. Kereta tu bila dipulangkan balik, kita cuci-cuci, standby. So kereta ni dia macam kita ada satu aset yang dia tolong buat duit untuk kita. Kerja dia tu tak adalah banyak mana kan. Macam produk you kena packing barang, kena ambil barang, kena post, kena layan customer, bla bla apa semua kan. Macam kereta ni, kalau you ada 10 biji kereta, kalau 10 kereta tu jalan, you collect duit lah. Tapi bukan nak kata produk tu tak bagus, produk tu bagus juga. So setiap bisnes tu dia ada pro and con jugalah. Okay. Lepas tu macam kereta ni, kalau you tak mampu nak beli pun, kan, macam saya, sampai satu tahap saya boleh je ambil kereta daripada siapa-siapa yang tak boleh nak bayar kan. So kita tak perlu ada modal. Saya sampai satu tahap, masa tahun 2010 saya ada 70 biji kereta tuan-tuan. Tahun 2010. Tapi 70 tu bukan semua kereta saya. 30 je kereta saya. 40 lagi tu kereta pajak. Saya ambil daripada family, kawan-kawan kan. So macam kereta sewa ni, kita boleh gunakan resources orang. Kita boleh guna resources orang. Tapi risiko dia tinggi lah. Macam bisnes ni, apa saja benda yang kita nak buat, high return, high risk. Low return, low risk lah. Kalau macam bisnes tu, dia punya risiko dia rendah, dia punya return tu rendah lah kan. Tapi kalau macam bisnes tu risiko dia tinggi, dia punya return tu tinggi lah kan. Alright. Makan gaji ni kadang-kadang mengular, rezeki tu kena jawab. Okay. Macam mana kontrol kereta sewa dari penyewa? Macam mana? Actually, dia benda yang paling betul sekali adalah siapa sasaran pelanggan you tu. Dia kereta sewa ni, dia punya kunci dia adalah customer you. Kalau you tak ada, you tak jelas siapa sasaran pelanggan you, memang you problem lah. So kalau you nak buat kereta sewa, you kena betul-betul identify siapakah sasaran pelanggan you. So carilah customer yang the best customer. Jangan kita sewakan, kesilapan ramai orang, dia tak ada sasaran pelanggan tu. So dia beli kereta, dia sewakan. Lepas tu orang tu kerja tak ada. Lepas tu dia macam orang tu sebenarnya dia tak layak pun nak sewa kereta, tapi bagi juga sewa kereta kan. So bila kita bagi dekat orang yang salah, kau buatlah macam mana, pasang GPS tracker, buat undang-undang macam mana pun, daripada awal tu dah salah, belakang tu memang problem. So macam mana nak kontrol dia, macam company saya, macam mana saya kontrol adalah, saya tak habis lagi cerita pasal macam mana saya dapatkan kereta nombor 2 kan.
So saya share sikit macam mana control tu. Macam company saya, sekarang ni kita ada sistem tuan-tuan. Kita ada sistem, kita dah banner website. So kalau customer tu kita tak kenal, kita minta dia booking dan bayar online. So kena pergi website kita, booking, bayar online. Kalau kita tak kenal customer tu lah. So kalau customer tu message kita, tanya kereta apa semua kan, dia tak pernah sewa kereta dengan kita, and then kita suruh dia booking dan bayar online. So dekat situ, kalau customer tu dia boleh bayar, dia boleh booking dengan bayar online, maknanya customer tu memang customer yang serius, customer yang berkualiti, customer yang betul lah, customer yang kita nak. Tapi kalau customer tu dia cakap dia tak reti lah online, dia tak tu lah, dia tak ada email lah, dia bagi macam-macam alasan. So dekat situ kita kategorikan customer ni adalah customer yang berisiko lah. Dia boleh sewa, tapi mungkin dia memang tak tahu nak booking online apa semua kan. So kita boleh bantu dia. Tapi kat sini kita kategorikan customer ni adalah customer yang berisiko lah. So masa dia nak sewa kereta, kita akan minta more detail. Kita tanya dia kerja kat mana, ada business card ke tidak, sewa kereta nak buat apa. So kita check background dia. So kalau background dia tu clean, memang betul dia kerja kat mana, dia sewa kereta nak pergi mana, company dia company apa, Facebook dia kita check dululah. Macam bank jugalah tuan-tuan. Kereta sewa ni dia macam business bank. Macam business bank, kalau kita nak pinjam duit dekat bank, so apa benda yang bank buat? So bukannya kita call bank, saya nak pinjam duit lah, terus bank okay boleh bank in duit. Tak. Kalau kita nak pinjam duit dekat bank, so bank akan tanya, okay you nak pinjam, you kena apply dulu. So you kena isi borang apa semua kan. And then you kena bagi detail lah, IC, KWSP, slip gaji, apa saja detail yang dia nak, kena bagi dekat bank dulu. So bank akan proses dulu, proses apa semua. Kalau background you okay, barulah dia bagi loan. Kalau dia tengok you hutang pun tak bayar, tak ada record apa semua kan, so sama ada dia minta you bagi guarantor. Ataupun kalau you punya supporting dokumen tu tak lengkap, so dia reject lah. Sama juga kereta sewa. Bila orang nak sewa kereta, janganlah bila orang call je, saya nak sewa kereta, terus bagi kan. So memang itu memang habis lah. So macam company saya, kalau orang nak sewa kereta, kita tak kenal dia kena apply dulu. Apply, dan kita check background dia, and then kalau okay, barulah kita proceed. Kalau tengok kerja tak ada, email pun pakai ni, Facebook pun rapu-rapu apa semua. So orang macam ni high risk lah. Kita akan minta more detail. Kalau dia tak boleh nak bagi, so mostly kita akan reject. So bila kita buat macam tu, memang kurang lah masalah. Macam tu saya cakap, kereta sewa ni yang paling depan sekali, yang paling penting sekali adalah customer tu. Kalau you sewakan kereta dekat customer yang betul, InsyaAllah belakang tu tak ada masalah. Tapi kalau you dekat depan tu dah salah, you bagi sewa dekat semua orang, orang call nak sewa kereta, terus bagi, tak ada filtration lah. So memang belakang-belakang tu masalah. You pasang lah GPS tracker, you buat lah apa segala. Kalau you bagi sewa dekat penyamun, penyangak apa semua, kau buat lah macam mana pun, memang akan problem. Alright, so saya harap menjawab soalan Syukri Shane macam mana dah. Sambung kereta kedua yang tak lepas. Okay. So macam mana saya dapat kereta nombor 2? Macam mana saya dapat kereta nombor 2? Kereta nombor 2 ni harga dia 7,500 tuan-tuan. 7,500. So yang owner used car ni, dia pun kesian kat saya lah. Macam ni lah bos dia kata, macam ni kereta ni you buat loan kat dia, tapi dia charge interest saya tinggi lah, 10%. So saya kena bayar sikit down payment. Actually untuk dua kereta tu saya kena bayar down payment dalam 3,000 tuan-tuan. 3,000. Tak silap saya, kereta yang 9,500 tu saya kena bayar dalam RM1,000 macam tu lah. RM1,000 dia punya down payment, 10% kan, RM1,000. Dan kereta yang nombor 2 tu, yang 7,500 tu, saya kena bayar down payment 7,500 lah. So 2,000. 2,000. So maknanya saya buat loan kedai 5,500 macam tu lah, 5,500. So balance 5,500 tu saya buat loan lah 2 tahun, tak silap dia 2 tahun. Dia charge saya setahun 10%. Maknanya 2 tahun saya buat loan dengan dia 5,500. Setahun 10%, maknanya 2 tahun, maknanya 20% lah. So dekat situ saya kena bayar dalam 6,000
6,000 lebih macam tu lah, 6,500 bagi dengan 24 bulan. So dekat situ adalah dalam 200, dekat 300 macam tu lah. Alright, dekat 300. So kereta yang pertama yang dapat loan bank tu saya kena bayar dalam RM170 macam tu lah, 160 lebih, RM170. Yang kereta yang kedua tu saya bayar dalam 200 setengah macam tu lah. So senang cerita, satu kereta RM200, satu kereta lagi RM300. Yang loan bank ni bulan-bulan kena bayar 200. Yang loan kedai ni bulan-bulan dalam 300 lah, macam tu lebih kurang. So komitmen saya untuk dua kereta ni 500. Alright. So saya punya target kalau lah aku dapat sewakan kereta ni, dapat duit sewa, tolak komitmen apa semua, tolak maintenance, kalau saya dapat bersih RM300 saya dah cukup dah. Sebab masa tu matlamat saya bukannya nak kaya ke, nak jutawan ke apa semua. Matlamat saya, satu, student tak payah nak pinjam kereta saya lagi. Yang kedua, daripada income kereta sewa tu saya boleh, kalau saya dapat RM300 pun dah cukup dah tuan. Okay. So Arif Amani dia ada komen. Bercakap pasal website, belajar sendiri ke atau pergi training untuk buat website bisnes tuan? Bagus soalan tu. So actually dalam bisnes ni, jangan kita buat semua benda tuan-tuan. Jangan kita buat semua benda. Tu kesilapan lah. So saya tak pandai buat website pun tuan. Boleh lah kalau website basic-basic tu boleh. Tapi kalau yang ada sistem semua tu, saya actually banyak je kita boleh upah orang ya tuan. Kita boleh upah orang je. Sekarang ni murah. Ada yang template yang siap apa semua kan. Macam masa mula-mula saya buat website tu, saya buat sendirilah, coding sendiri, pakai Microsoft front page kan. Tak ada duit, buat sendiri, beli domain, buat sendiri apa semua. Tapi bila buat sendiri ni dia tak ada sistem. Dia kan. Dia boleh lah tengok kereta, tengok harga apa semua, tapi orang nak booking tu, proses nak booking tu tak ada. Tapi tak apalah, kita buat apa yang ada. And then lama-lama tu saya carilah programmer yang boleh buat. And then masa tu saya ada kenal seorang programmer lah. Saya pun tengok dia punya hasil kerja apa semua. Saya contact dia. Saya cakap saya nak buat website, tapi website saya ni saya nak customize. So saya cakap lah macam ni. Dia tolong buat lah. Masa tu dia charge saya tak mahal lah, dalam 1,000 lebih lah, 1,000 lebih. Alright. So bila sampai ke level yang dah ada programming tu, better kita bagi orang je lah buat kan. Kita fokus mana yang kita pandai lah. Kalau semua benda kita nak buat, memang meninggal lah. Alright, Tiger mengaum. Macam mana pula dengan ganti rugi kalau penyewa menyebabkan kereta itu kemalangan atau rosak? Okey, macam mana? Okey, ganti rugi. Kereta ni bila kita beli, make sure kereta tu condition dia elok lah. Condition dia elok kan. Elok tu tak semestinya baru, tapi kira macam tak ada masa kita bagi kereta tu tak ada kemik, tak ada cala apa semua kan. Okey. So kalau ada kemik cala, kita repair dululah. Katakanlah kalau customer tu sewa and then dia kemalangan. So dia ada kita punya term and condition lah. Kalau kemalangan tu disebabkan kecuaian dia, so dia kena bayar excess. Excess ni pula dia ada macam-macam kategori. Dia ada macam group A, macam tu excess tu saya sendiri buat lah. Setiap company berbeza-beza. Tapi macam company saya, kita buat kita punya term and condition sendiri lah. So kereta ni saya bahagikan kepada 4 kategori lah. Kategori A, kategori B, C dan D. Kalau A ni kategori yang kereta yang kecil, macam Viva, Azia kan. Viva, Azia, kereta kecil lah, kereta yang murah-murah kan. Itu kategori A. Kategori B, kereta yang besar sikit, macam Myvi, Beza, Saga, Persona kan. Kereta yang murah-murah sikit lah, yang besar sikit. And then kategori C ni saya kira kereta yang macam MPV, 4x4, van apa semua kan. Kereta macam Toyota Vios yang mahal sikit lah. Ini kategori C. And then kategori D, yang ni kereta mewah. Kereta mewah ni macam Starrec, Velfire, Camry apa semua kan. Tu kereta mewah lah. So 4 kategori. So setiap kereta ni dia ada access dia. Dia ada access. Kalau kereta tu rosak ke, accident apa semua, customer responsible untuk
bayar excess ganti rugi dekat kita lah. So kereta Group A excess dia 2,000. 2,000. Kereta Group B excess dia 3,000. Group C excess dia 5,000. Group D excess dia 10,000. So kalau kereta tu rosak, accident semua, kita tengoklah kes kan. Kes kalau kereta tu rosak disebabkan kecuaian customer. Contohnya yang biasa berlaku, customer bawa dia tertidur, pam accident kan. So memang salah dia. So kereta tu kita claim insurans. Kita claim insurans, lepas tu customer dia tetap kena bayar excess tu. Dia kena bayar excess yang 2,000, 3,000, 5,000, 10,000. That is maximum lah. Kalau macam kereta tu, dia contoh dia pakai kereta Azia, dia bawa accident, dia tertidur kan. Dia tertidur. Biasa kes lah, customer tertidur. Dia bawa, dia penat sangat, dia tertidur, terbabas kan, pam accident. So so memang salah dia. And then kereta tu memang kita claim insurans lah. Kita claim insurans, tapi customer dia kena bayar juga excess tu. Maksimum kita claim dekat dia 2,000. So duit 2,000 tu kita gunakan untuk satu, kereta tu bila dah masuk workshop kita dah tak ada income. So duit 2,000 tu kita gunakan untuk cover lah pendapatan kita. Lepas tu yang rosak apa semua tu insurans akan bayar lah. Alright. So macam tu lah yang kita biasa buat. Tapi ada juga kes yang customer tu accident, kereta tu rosak bukan salah customer. Contohnya customer bawa, ada juga kes customer bawa, tiba-tiba ada orang langgar pada belakang. So bukan salah customer. Ini kita nak claim customer pun tak boleh sebab bukan salah dia. So macam ni, actually you boleh beli satu insurans. Dia bukan insurans lah, dia takaful. So masa you beli tu, you beli sikit ada dia add-on. Add-on. And then kalau kereta tu accident disebabkan kesalahan orang lain, satu, you dapat claim daripada insurans kereta yang melanggar tu lah. You dapat claim. Lepas tu you dapat duit sikit lah. Macam satu hari dia tengok kereta lah, kadang-kadang dia bayar RM50 kali dengan seminggu. So dapatlah dalam 300 lebih macam tu kan. And then kalau you beli yang add-on punya insurans ni, so you akan dapat ganti rugi 2,000 macam tu. So saya suggest you beli benda tu. Dia tak mahal pun. You beli add-on tu. Benda ni you kena consult dengan ejen yang jual tu lah. Takaful Etika ada. Macam kita pun kita ada panel kita sendirilah. So kalau nak beli takaful tu, kita advise you beli yang add-on tu. Yang macam kalau kereta tu accident, you tak boleh nak claim daripada customer, bukan salah customer. Insurans tu akan bayar kat you. Maksimum dia bayar 2,000 lah. 2,000. So at least duit tu you boleh guna untuk bayar installment, untuk cover you punya loss. Sebab bila you macam kereta tu you claim insurans you, dia punya apa, NCD tu dah burn lah kan. Tapi kalau macam accident tu bukan salah you, NCD you tak effect. Tapi you still dapat duit lah. Alright. So adakah saya menjawab soalan Tiger mengaum? Okey, sambung lagi cerita. So belilah kereta, dapatlah 2 kereta. So saya punya strategi marketing saya masa tu tahun 2006 tuan-tuan. 2006. Saya ingat lagi, saya start business tu November 2006 lah. Alright. So nak tahu tak saya punya strategi pemasaran? Macam mana strategi pemasaran saya lah. So cuba komen sikit, nak tahu kan. Very simple. Tak ada canggih FB app apa semua. Very simple. And then very effective lah. Cuba komen sikit. Alright. So saya harap saya dah menjawab soalan Tiger mengaum tu. Yang lain-lain kalau ada soalan, cuba boleh tanya. Terima kasih tuan sangat menjawab. Alhamdulillah, thank you. Okay. Ada tak nak tahu macam mana saya punya strategi pemasaran? Okay, cuba komen sikit. And then minta bagi love ke, like ke. And then seperti biasa, siapa yang baru menonton, boleh tak share video ni ke 10 group supaya orang lain pun boleh belajar. Orang lain pun boleh dapat something lah daripada saya punya sharing ni kan. Semalam view sampai 200 orang kan. Boleh tak bagi love ke, like ke dan share ke 10 group. Siapa yang dah share, komen dan share. Semalam kita dapat 200 mata. Hari ni kesian saya, cerita baru 80 mata kan. Boleh tak share? Siapa yang dah share, komen dan share. Alright, bantu saya. Tak payah bayar apa-apa pun. Saya tak minta bayar apa-apa. Just
belanja share je. Belanja share ke 10 group. Alright. Okay, Arif Mani. Adakah saya menjawab soalan you all? Kalau masih tak puas hati lagi, tanya je. InsyaAllah saya share lah apa yang saya tahu. Alright. Okay. So masa tu tahun 2006 tuan-tuan, Facebook tak ada lagi, WhatsApp tak ada lagi, Telegram group tak ada lagi, semua tak ada. Alright. Apa benda betul yang saya buat adalah sebab saya dah ada sasaran pelanggan yang jelas masa tu. Saya dah ada sasaran pelanggan yang jelas. Ini pun tak ada orang ajar lah, kebetulan je sebenarnya. Tapi bila saya perhatikan, ini benda betul yang saya buat lah. So yang pertama adalah saya ada sasaran pelanggan yang jelas. So sasaran pelanggan saya adalah student dengan staff dekat universiti. So bila kita ada sasaran pelanggan yang jelas, marketing kita tu betul-betul spesifik dekat pelanggan tu. Saya tak adalah nak sibuk pergi tampal iklan dekat kedai-kedai, dekat jalan semua. Sebab sasaran pelanggan saya betul-betul spesifik dekat student, dekat dalam kampus tu. So bila you nak buat kereta sewa, you nak buat servis pun, apa saja bisnes, you kena jelas siapa sasaran pelanggan you, supaya bila you nak buat marketing, you betul-betul pergi buat marketing dekat orang tu. Tapi kalau you tak, macam banyak orang buat silap, dia nak buat kereta sewa, dia tak ada sasaran pelanggan dia yang jelas. So itu yang bila dia nak buat iklan, dia nak buat marketing, dia tak tahu nak buat dekat mana kan. Tu kesilapan lah. Alright. So you start dulu dengan orang yang terdekat dengan you, orang yang you kenal. Macam kereta sewa ni actually dia ada dua lah. Dia ada dua sasaran pelanggan. Satu, sasaran pelanggan student. Yang kedua, sasaran pelanggan orang awam. Orang awam ni dia besar sangat. Macam saya start dengan student. And then daripada student tu lah dia merebak kepada orang awam. Okay. Kalau kereta hilang, apa yang perlu kita buat tuan? Bagus soalan ni. Ini memang soalan favourite. Kalau kereta hilang, macam company saya lah, sepanjang saya buat bisnes kereta sewa tuan, sepanjang saya buat bisnes kereta sewa daripada tahun 2006 sampai 2012 tuan, total kereta saya hilang 7 biji tuan. 7 biji. 7 biji dan saya lost almost half million kerugian saya. So daripada 7 biji kereta tu hilang tu, so saya belajar banyak benda lah. You all nak belajar tak macam mana kita nak elak kereta tu hilang? Nak tahu tak? Banyak betul ilmu aku share ni kan. Banyak betul ilmu yang saya share. Ada tak nak tahu? Tadi saya butang lagi yang pasal marketing tu. Ni sebab ada orang tanya, saya share. Ada tak yang nak tahu macam mana kita nak elakkan kereta hilang? So daripada tahun 2006 saya buat kereta sewa sampailah 2012, saya hilang total actually 8 biji. Tapi yang sebiji tu kereta bukan hilang, dia total loss. Total loss 7 biji yang betul-betul hilang. Ni kalau nak cerita ni memang menangis lah. Memang menangis tuan-tuan. Tapi kalau saya share ni, at least you boleh belajar something lah. Dekat situ yelah, bila kita berniaga, kita hadapi masalah, dan daripada situlah kita belajar daripada kesilapan kan. 7 biji, ayo. 7 biji tuan-tuan, 7 biji kereta saya hilang. Nak tahu tak macam mana nak elakkan kereta tu hilang? Ada yang minat? Share tuan. Okay. Ada kasih cerita bos. Right. Macam mana nak bagi senang nak bagi senang. Tak habis aku punya cerita ni nanti kan. Okay. First kereta saya hilang. Kereta tu bukan saya punya. Kereta tu actually saya JV dengan kawan saya. So kawan saya ni cikgu Ramli nama dia. So dia beli kereta 4x4 Nissan Frontier lah. Nissan Frontier lah. Tak silap saya benda tu jadi tahun 2009 macam tu lah, 2009. Nissan Frontier. So that is the first kereta saya yang hilang. And then saya pun tak ada pengalaman. Saya call abang saya pun, dia pun tak tahu macam mana nak settlekan kereta hilang. So kereta ni macam mana dia boleh hilang? Ada customer, dia perempuan tau, dia call saya, dia nak sewa kereta. So saya tanya, you sewa kereta nak pergi mana? Dia kata
dia nak pergi kenduri kahwin dekat Miri. So kalau macam Sarawak kan, tempat saya Bintulu, kalau nak pergi Miri tu ke utara lah, kalau ke selatan tu Sibu. So dia kata dia daripada Kuching nak sewa kereta nak pergi ke Miri, nak ada kenduri kahwin. So saya pun okey lah kan. So dia datang Bintulu, masa tu staff saya lah yang handle lah, datang Bintulu. Staff saya pun bagilah kereta tu. 2 hari selepas dia sewa kereta, dia call staff saya, dia kata kereta tu kena curi. Dia kena rompak. Tepi jalan, and then dia kena tinggal tepi jalan, and then kereta tu pencuri lah kan. So saya pun, that is the first time kereta hilang lah. And then saya pun tak tahu macam mana. And then yang customer ni, dia dah siap buat report dah. Dia buat report, dia kata dia kena tahan tepi jalan, lepas tu ada orang rampas kereta dia. So dah habis yang tu. And then dia terus balik Kuching lah. Dia balik Kuching kan. So saya pun dia just inform macam tu je. Dia just inform macam tu. And then saya pun tak tahu nak buat apa. Tanya abang saya pun tak tahu macam mana nak solve, sebab dia tak pernah ada pengalaman kereta hilang ni. Saya tanya kawan-kawan lain pun semua tak nak share macam mana nak settle masalah kereta hilang tu kan. And then saya pun call kawan saya yang saya partner beli kereta ni. Kita orang pun blur, tak tahu macam mana nak settle kan. So saya just call customer tu, minta dia datang pergi balai polis. And then dia pun datang customer ni datang apa semua. And then saya pun tanya polis macam mana nak settle ni. Kereta ni customer ni sewa, lepas tu dia kena tahan tepi jalan, lepas tu kereta tu orang curi apa semua. And then polis pun advise, tak apalah, you buat sewa, kata kereta ni you sewa dekat orang ni. Lepas tu customer ni on the way dia nak balik, dia kena tahan, kereta tu kena curi lah kan. So buat report macam tu. So kita pun buat report. And then report tu kita pergilah submit dekat insurans. Nak claim insurans konon-kononnya lah kan. Lepas tu bila claim insurans ni dia akan appoint adjuster lah. So adjuster ni dia akan siasat lah. Kereta tu kereta personal kan, bukannya kereta sewa. So adjuster tanya owner kereta, dia sewa kereta dekat siapa, apa hubungan dia dengan penyewa ni. Lepas tu owner pun cakap lah dia bagi sewa dekat orang ni apa semua. Lepas tu yang adjuster ni pun contact lah penyewa tu nak mintakan keterangan lah. Tapi customer ni dia selalu mengelak macam-macam alasan dia cakap kan. So adjuster tak boleh nak jumpa dia. So bila adjuster tak boleh nak jumpa dia, so claim tu tergantung lah. Sampai satu masa claim tu dia insurans dia tak nak proceed lah, sebab tak boleh nak settle, sebab adjuster tak boleh nak jumpa customer tu cuba mengelak. And then saya pun contact customer tu, minta tolong dia bagi ni bla bla apa semua. Dan customer tu macam lepas tangan lah kan, So senang cerita, kereta tu tak boleh nak claim insurans. So kita orang kena bayar lah. Yang customer tu happy go lucky lah kan. So bayar je kereta tu sampailah habis lah, tak boleh nak claim insurans. Alright. Okay, lepas tu 2 tahun selepas tu ada lagi kereta hilang. And then saya jumpa balik pegawai polis yang in charge kes saya tu kan. So dia tanya, "Oh, engkau dulu kau ada buat report polis lah, kereta hilang ke apa semua." Ini kita orang dah siasat. Dia orang siasat, rupa-rupanya boyfriend kepada perempuan ni memang kerja dia curi kereta. Celaka kan. So memang polis buat siasatan, dia siasat perempuan ni apa semua. And then dia orang dapati boyfriend kepada perempuan ni memang kerja dia curi kereta, memang ada kes. Tapi sebab benda tu tak jadi kes curi kereta, sebab saya sewa kereta kat dia. Dia bukannya kes jenayah. Dia kes salah guna harta awam lah macam tu kan. So dia bukannya dia jadi jenayah komersial je. So buta-buta lah aku kena tipu kan. So dekat situ okey, saya belajar. Okey, tu kes pertama. Yang kedua, ada customer ni sewa 4x4. Alright, jahat betul. So customer ni dia sewa 4x4, tapi customer ni dia bukan sewa direct daripada saya tau. Dia sewa kereta daripada company car rental lain. So customer ni dia datang airport Bintulu. And then dia orang cakap lah, customer ni pakai macam wakil rakyat lah, pakai kod apa semua. Dia pergi dekat airport tu ada kaunter kereta sewa. And then dia cakap dia nak sewa 4x4.
And then dia cakap dia nak pergi melawat rumah panjang. Dia macam nak melawat lah, nak bagi hadiah apa semua kan. So tak silap saya, dia sewa 4x4 tu 5 hari. 5 hari. And then dia bayar lah. Tapi company ni, dia punya prosedur dia lah, kalau orang nak sewa kereta dekat company dia, payment tu mesti bayar pakai kad kredit. So dia tak terima cash. Tapi customer ni dia tak ada kad kredit, dia tak boleh bayar kad kredit. Tapi dia nak sewa kereta 5 hari kan. And then so pekerja kepada company ni, dia kalau dia nak sewakan kereta company dia, memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Sebab prosedur company dia memang tak benarkan orang sewa kalau bayar cash. So pekerja dia ni kenal pekerja saya. And then dia call lah pekerja saya, oh ada customer nak sewa 4x4 ni 5 hari. Harga cantik kan, cantik. So pekerja saya pun seronok lah dapat job 5 hari kan. So bagilah kereta dekat company tu. So kita ingat kita bagi kereta dekat company, rupanya pekerja ni dia buat duit tepi. Buat duit tepi kan. Kereta hilang tu, income tak masuk, loan kena continue bayar, aduh masak betul. Tapi tu lah tuan, kadang-kadang rezeki ni kita tak sangka tuan. Tuhan tarik rezeki kita kat sini, tapi dia ganti dengan benda lain lagi. Kadang-kadang Tuhan saja je bagi ujian kat kita, sebenarnya dia ada benda lagi dia nak bagi kat kita. So atas kita lah, kalau kita anggap tu sebagai bala, so takat tu je lah rezeki tu. Tapi kalau kita oh ni mungkin ujian dekat aku, mungkin aku ada dosa, mungkin dia nak bagi lebih lagi. So memang betul, kereta saya hilang 7 biji, saya tak miskin pun tu kan. Saya tak miskin pun, saya bertambah lagi rezeki saya kan. So faham tak? Kadang-kadang Tuhan hantar ujian tu, dia nak bagi blank check. Dia macam tu lah. Dia uji kita, dia nak bagi blank check kat kita. So you kena ingat tu, Tuhan uji kita sebab dia sayang kita. Aku dah jadi macam Ustaz Abid Liu lah pula kan. Don't worry. Apa saja yang Tuhan hantar tu, ada benda dia nak bagi. So you ingat tu je. Alright? Betul kan? So saya start daripada tak ada apa-apa, sampailah saya boleh buat sale sampai 5 juta, 6 juta, 5 juta setahun kan. 6 juta belum sampai lagi. So saya start from zero tuan-tuan. Saya bukan orang kaya, saya orang biasa je. Alhamdulillah lah. Sekarang ni memang sebelum PKP lah, sekarang ni memang slow down sikit lah kan. Sebelum PKP setengah juta sebulan punya income kan, no hal lah. Alhamdulillah kan, Tuhan bagi kan. Alright. Okay, mana ni you all tak share ke saya punya video ni? Tak sampai pun 200 mata. Share sikit. Nak saya sambung ke macam mana? Share ke 10 group. Siapa yang dah share tu, komen dan share. And then bagi love, like sikit kan. Alright. Nak saya sambung ke macam mana? Dah 8.30 dah. Okay, ni cerita yang kereta Hilux yang hilang nombor 2 lah. So daripada story ni, you belajar something lah. So you kena faham dia punya cerita dia. And then macam mana kita nak elakkan kereta tu hilang kan. Right, so far boleh tak? Faham tak dia punya story? So yang first kereta Nissan Frontier tu hilang, memang tak dapat claim insurance. Itu adalah saya punya yuran pengajian lah. Yuran pengajian kan. Bulan-bulan kita orang kena bayar RM700. Sampailah settle lah. Kereta tu dah habis bayar dah apa semua. So alhamdulillah lah, settle juga. Yang nombor 2 ni, terbaik dalam bisnes jangan tamak. InsyaAllah Allah mudahkan, ada keberkatan. Okay. So kereta nombor 2 ni, ini bukan salah kita lah. Bukan salah kita. Yang dapat customer tu adalah company car rental. And then pekerja dia ni nak buat duit tepi lah. So benda tu tak masuk daripada sistem dia lah. Dia buat duit tepi. And then staff saya pun bagi kereta dekat dia. Lepas 5 hari, customer tu tak dapat dikesan, hilang, gone macam tu. So kita orang pun ingat pun, customer ni accident ke, masuk langgaung ke, jatuh ke, mati ke semua kan. So macam-macam kita fikir kan. Sampailah kereta tu sebulan kita tak dapat kesan. And then staff saya pula tak cakap kat saya. Dia takut lah kan, sebab kereta tu dah sebulan tak contact customer, tak dapat apa semua kan. So takut, kita pun takut lah customer tu bawa jatuh langgaung ke, tak ada orang sedar ke, mati ke semua kan. Tak tahu, contact tak dapat kan, tak ada reply. So macam saya pun discuss dengan company tu lah. Saya discuss dengan company yang sewa kereta tu. And then
saya minta company tu bayar ganti rugi lah. So dia kena bayar ganti rugi dalam 2000 macam tu lah, 2000 kan. So company tu bayar lah. And then sebenarnya company tu dia ada salah laku lah, dia buat salah. Sebab duit tu tak melalui company dia. So pekerja dia ni buat duit tepi. So kalau saya report dekat dia punya majikan, memang pekerja dia tu kenalah. Sebab yang buat tu anak dia, anak kepada toke tu. So anak dia ni memang ada buat duit tepi lah kan, duit tak masuk dekat company kan. So benda tu kita nak settle kan. So dia just bayar few thousand lah kat saya, tapi duit tu tak cukup pun nak cover. And then kita claim insurance lah. Masa tu saya dah tahulah cara nak claim insurance. So saya cakap kereta tu kita parking kat mana-mana, hilang. Lepas tu claim insurance, alhamdulillah dapatlah claim insurance kan. So dekat situ saya dah belajar daripada kesilapan pertama lah. Kesilapan pertama, kalau you buat kereta sewa, kereta tu hilang, you tak payah nak buat report kata you bagi sewa ke bla bla apa semua. You just cakap kereta tu kau parking kat mana-mana, hilang dah. Jangan kita libatkan banyak orang. So you dapat something kan. Kalau you buat kereta sewa, you bagi sewa, kereta tu hilang, you tak payah nak cakap saya bagi pinjam orang ni, saya bagi sewa kat orang ni, tak payah. You just cakap je kereta ni aku parking kat sini, hilang dah. So sebab insurans ni dia akan cari siapa last yang pakai kereta tu. Kalau orang yang last tu bagi jawapan yang salah, ataupun orang yang last tu tak boleh nak bagi keterangan, so benda tu tergantung lah. So kalau you buat kereta sewa, kereta tu hilang, you just cakap kereta you parking mana-mana, dah hilang dah. Tapi dia ada cara dia lah, dia ada cara dia macam mana you nak elakkan benda tu. So actually company saya sejak daripada tahun 2012 last kereta saya hilang. Lepas tu kita dah develop sistem, memang dah tak ada kereta hilang. Memang alhamdulillah daripada 2012 last kereta saya hilang, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dah 8 tahun. 8 tahun kereta saya tak ada hilang dah. Sebab kita banner sistem. Daripada kesilapan tu lah kita banner sistem. Alright. So kereta yang highlight nombor 2 tu actually kita dapat claim insurance lah, sebab saya dah tahu dah macam mana nak claim insurance. Lepas tu yang kelakarnya, masa kita proses nak claim insurance tu, ada lagi seorang customer sewa kereta Proton Saga, tuan-tuan, Proton Saga. And then bila kita check perasan nama penyewa ni, nama bapa kepada penyewa ni sama. Macam yang datang masa sewa Hilux tu adik dia. Lepas tu kereta saya yang ketiga yang hilang ni, Proton Saga, yang datang sewa abang dia. Sebab nama bapa sama lah, nama bapa. And then bila kita check kereta Hilux ni hilang, tengok penyewa nama ni. Lepas tu dalam masa bulan yang sama juga, abang dia datang sewa kereta Proton Saga, and then hilang juga. Kereta tu hilang juga. Tapi abang dia memang kelakar lah. Abang dia sewa kereta. Dia cakap abang dia daripada Selangor lah, datang ke tempat saya Bintulu nak sewa kereta. Dia kata dia ada nak interview. Dia dapat kerja kan, dia nak pergi interview. So dia sewa tak silap saya 2 hari 3 hari macam tu lah. Lepas tu masa hari nak pulang, dia call staff saya. Kata kereta tu orang curi. So memang dia just cakap itu, kereta tu orang curi. So staff saya pun blur lah, macam mana kereta orang curi Proton Saga ikut Proton Saga BLM. Alright, thank you, dah 200 mata dah. Okay. So dia and then customer ni dia just post kunci kereta dia nak tunjukkan kereta tu memang kena curi. Dia post kunci kereta tu dekat kita. Dia post pakai bas. So staff saya pun pergilah terminal bas, ambil lah kunci kereta. Kita dapat kunci kereta je, tuan-tuan. Dapat kunci kereta je. Lepas tu staff saya pun bagi tahu saya, bos, kereta ni customer sewa. Lepas tu dia kata kereta ni ada orang curi. Apa dia kirim kunci je. Kita orang dapat kunci je, tuan-tuan. Ya Allah, sedih. Lepas tu saya pun tak kata apalah, tak kata apa. And then kita tengoklah borang sewa apa semua kan. Kita tengok borang sewa, nama dia ni kenapa sama dengan penyewa yang sewa Hilux aku yang hilang ni? Takkanlah adik-beradik sewa dua-dua hilang. So nampak tak something wrong? Adik-beradik sewa
Dua-dua kereta hilang. Yang adik dia sewa, memang lepas sewa tu memang tak dapat nak contact lah. Memang tak dapat nak dekesan. Yang abang dia sewa, abang ni pandai sikit lah, baik sikit lah. Dia cakap kereta tu dia parking kat mana-mana, orang curi, hilang. Lepas tu dia just post kunci je. Hai Tuan Prof Amran, apa khabar? Ni saya punya pensyarah ni kan. Okay, dah 8.30 dah. Nak saya sambungkan je ni? Boleh lagi? 8.30 dah. Nak saya sambungkan je ni? Ke nak sambung esok je? Alright. Macam mana saya nak settle benda tu? Nombor 3, kereta nombor 3. So saya call customer yang sewa Saga yang kereta nombor 3 hilang. Saya call dia. Saya minta dia datang Bintulu. Pergi balai polis sama-sama, buat report sama-sama. So customer ni memang macam-macam alasan lah. Tak boleh lah, itulah apa semua. Saya minta dia datang tempat saya. Kita pergi balai polis sama-sama, kita buat report. Dengar betul-betul. Jangan kau just call cakap kereta orang curi, hilang, and then kau kirim kunci je. Aku nak kau datang, sama-sama pergi balai polis, buat report. So customer ni macam-macam alasan lah. Dia tak nak lah, tu lah ni apa semua kan. Lalas saya terpaksa pergi. Sebab memang customer ni dia tinggal IC apa semua. Kita ada alamat dia. So saya pun pergi dekat rumah customer tu. Kita cari rumah customer tu. And then masa saya pergi tu, saya jumpa orang kampung kat situ. Saya tunjuklah dekat orang kampung, kenal tak orang ni? So orang kampung pun kenal orang ni kan. Saya cakap, boleh tak tunjuk rumah dia kat mana? So orang kampung tu dia kata, saya boleh tunjuk, tapi jangan cakap saya tunjuk. Saya cakap, kenapa? Orang ni memang ada masalah sikit. Memang orang ni ada masalah dekat kampung. So dekat situ saya dah rasa something lah kan. So macam orang kampung dia tolong saya lah. Dia tunjuk rumah dia. Dia tunjuk, ni rumah dia kan. So saya pun cakap terima kasih. Saya pergi rumah tu. Saya pergi sana, orang tu tak ada. Tapi bapak dia ada. So tanya bapak dia, mana anak kau, bla bla apa semua. Bapak dia pun macam tak nak bagi kerjasama lah kan. So saya pun geram. Saya pergi balai polis lah. Pergi balai polis terdekat. Saya pun buat report lah. Cakap jumpa balai polis lah. Tuan, saya ada buat sewa kereta. Saya bagi sewa kereta dekat orang ni. Lepas tu orang ni cakap kereta dia hilang. Lepas tu saya tengok adik dia sewa kereta saya pun hilang. Dia sewa kereta pun hilang. Takkanlah adik-beradik ni dua-dua sewa kereta hilang. Mesti ada something wrong. Mesti ada benda yang tak kena kan. Alright. So thank you pada yang menonton. Thank you pada share video ni kan. Kalau dapat 300 mata tu memang terbaik lah tuan-tuan. Boleh tak share lagi ke 10 group? Boleh tak share? Supaya orang lain boleh belajar daripada kesilapan saya lah. Kita nak berniaga, kita ni dah lah susah, orang nanya kita lagi kan. Tapi saya tak nak lah bila orang lain nak buat kereta sewa, dia tak ada kena nanya dengan saya. Sebab tu saya suka mengajar orang buat kereta sewa. Saya sedih lah. Sebab saya buat bisnes sewa tu nak duit je tu kan. Nak makan je, nak bantu family je kan. Nak bantu mak ayah saya kan. Tapi orang nanya saya kan. Tapi bila orang nanya saya tu, rezeki tu tak kurang pun. Tuhan bagi lagi apa semua kan. So Alhamdulillah saya 6 tahun saya buat kereta sewa. Saya start 2006. 2012 saya touch first million. Saya first touch. Lepas tu pom sampailah saya buat every year 5 million every year. Alhamdulillah saya boleh beli property, saya boleh pergi umrah, saya boleh bagi family saya kerja apa semua. Alhamdulillah. Walaupun Tuhan uji saya macam-macam kan. Sambung jap bro. Okey, boleh. Boleh tak share lagi ke 10 group. Bagi view tu ramai lagi kan. Okey, so saya pun pergi balai polis. Saya cakap dekat polis tu, saya bengar kan. So pegawai polis pun okey macam ni lah. Dia pun tengok tu, just pergi rumah dia, bawa dia ke balai polis, and then kita sama-sama siasat. Alright. So saya geram gila kan. Semasa tu saya saya nak benda tu settle kan, bukannya nak tangkap apa semua, just nak bawa dia ke situ. Kalau saya nak pergi tangkap dia, tak boleh lah, saya orang awam kan. So dia orang pun set satu masa, dia akan pergi jumpa orang tu dan bawa ke balai polis lah. Lepas tu pegawai polis pun okey kita dah dapat orang ni, apa semua bawa balai polis. So saya ada
penyewa tu pun ada, and then pegawai penyiasat pun ada. Ini siasat lah, siasat kan. So dia kata, oh dia tak tahu apa semua, dia parking kereta bla bla, and then orang ciri apa semua. And then kita tanyalah pasal adik dia. Adik kau ni sewa kereta aku juga. Lepas tu hilang. Apa cerita? Bila sebut pasal adik dia, dia tak boleh nak cerita apa semua. Takkanlah adik dengan abang sewa kereta hilang. Mesti korang ni ada pakat. Mesti korang ni sindiket apa semua. Dia tak boleh jawab. So lalas pegawai polis pun cakap lah macam ni lah. Saya buat report kata dia report tu dia cas salah guna harta awam. Dia macam vandalism lah report. Saya bagi sewa dekat orang ni dan cas tu adalah salah guna harta awam. So polis akan ambil report tu dan dia akan buat siasatan, and then nanti kalau nak claim insurans bla bla settle lah. So saya pun ikutlah apa yang polis bagi tahu. Buatlah report kata saya sewa kereta kat orang ni dan dia jual lah, sebenarnya dia jual kereta tu. Tak tahu kereta tu kat mana. Memang tak dapat nak kesan. So polis pun cakap dia nak buat siasatan lah. Tapi bila saya buat report macam tu, kes tu dia jadi kes jenayah komersial, tuan-tuan. Jenayah komersial ni dia bukannya dia akan tangkap orang tu masuk dalam jail, tak. So dia just buat siasatan je dan tak ada apa-apa tindakan lah kan. Jenayah komersial. Duit kopi dikatakan sebagai dalam rasuah. Tak apa, kita ambil sebagai turning point proses. Saya tak nak bukan rasuah tapi duit kopi lah, apa lah, bagi upah lah, tolong bawa je lah. Bukan tangkap lah, just pergi ambil. Kalau saya nak pergi bawa dia, memang dia takkan nanti dia tetak saya dengan parang apa semua. Saya bukannya pandai apa kan. So saya minta bantuan polis. So bawa tu, bukannya tangkap. Bawa ke balai polis dan kita nak siasat kan. So bagi cepat sikit lah, bagi cepat. Tapi kalau ikutkan benda tu salah. Tapi saya no choice. So kita buat bisnes ni, kalau benda tu tak jalan, saya pun tak tahu cerita lah kan. Okay, so buatlah report apa semua, buat report polis apa semua. Bila jadi report macam tu, memang saya tak boleh nak claim insurans. Kereta tu saya tak boleh nak claim insurans. Bayar sampai habis. Tak boleh nak claim insurans. Sebab dalam report tu saya cakap saya bagi sewa. Lepas tu kalau claim insurans memang bodoh-bodoh lah. Insurans takkan ni, kenapa kau bagi sewa dekat pencuri kan? Kenapa kau bagi sewa dekat pencuri? Padan muka kau kan. So kereta nombor 3 tu tak boleh nak claim insurans, kena bayar. Bayar. Alhamdulillah settle lah kereta tu, tak dapat claim insurans tuan. And then yang penyewa tu memang polis tak buat tindakan apa-apa sebab dia jenayah komersial. Lagi bagus kalau ada gambar dia, lepas tu bomohkan, boleh ke no point lah tuan. Sebenarnya tu kita tengok apa benda yang kesilapan yang kita boleh fix lah. Lepas tu ada lagi lah. So dah 3 kereta dah hilang kan. Lepas tu ada lagi kereta hilang, Myvi ni dia daripada ejen. Lepas tu ada Myvi, lepas tu ada Nissan Grand Livina MPV pun hilang juga. Itu hilang sebab ejen juga. Ya dah 5 kan. Nissan Frontier, Hilux, Saga, Myvi. Myvi ni bukan customer, bukan dengan kita. Customer sewa dengan ejen. Lepas tu Hilux ni bukan sewa apa-apa. Orang curi dalam rumah. Ini pun silap juga. Kereta banyak, kita parking dalam rumah. Lepas tu staff saya ni malas, so kunci semua dia letak dekat kereta lah. And then pagar tu tak kunci, and then orang just masuk dalam rumah ambil kereta, curi je kan. Tu hilang, tak dapat claim juga macam tu. Lepas tu nombor 6 Nissan Grand Livina. Nissan Grand Livina yang tu sewa dekat kawan. Kawan saya ni buat kereta sewa kak. So dia sewa dekat Penagih Dadah, hilang juga. Orang bawa masuk Kalimantan, dia seluduk kan. Lepas tu kereta nombor 7 Proton Saga. Proton Saga ni kelakar juga. Yang ni sewa kereta dekat staff saya. Lepas tu sewa kereta dekat staff saya. And then yang staff ni dia
dia tak silap saya dia tak pulangkan kereta. Lepas tu dia bawa guna kereta tu, dia pergi, dia dia buat rompakan, tuan-tuan. Dia buat rompakan and then kereta tu kena sita, and then kena tahan balai polis. Tapi saya bayar lawyer and then dapat balik lah kereta tu. And then kereta tu dapat balik lah. Dia hilang, lepas tu kena tahan dekat balai polis, and then saya upah lawyer untuk keluarkan kereta tu, dapat balik. And then masa dapat balik tu memang kereta tu habis lah, rosak dah. Kereta dekat balai polis kat setahun tu memang bateri problem, elektronik semua problem lah. Dan kita repair and then saya jual lah kereta tu kan. So total 7 biji kereta lah. Sebiji lagi kereta tu total loss lah. So nak sebelum saya habiskan, ni kalau masuk mahkamah awal-awal, cerita ni kalau masuk mahkamah awal-awal. Okay, so daripada sini apa yang saya nak adalah pasal rasuah tu belakang kira saya pun tak tahu benda tu. Saya just nak settle ke benda tu je. So apa benda learning point yang you boleh belajar kat sini lah. Kita stop kat sini and then nanti kita sambung lagi. Tapi sebenarnya kesilapan saya adalah saya tak ada sistem. So macam itulah saya cakap, orang nak sewa kereta, asalkan bernafas, asalkan menyawa, boleh sewa kereta. Tak ada proper sistem. Okey, lepas tu kebanyakan kereta hilang tu disebabkan bukannya sebab kita, bukannya sebab staff saya, disebabkan ejen lain. Macam Hilux hilang sebab kan ada company, staff dia tu nak buat duit tepi. Dia orang pun tak ada proses filter tapis customer kan. Dia tak ada proses penapisan customer. Macam Myvi hilang. So ada few case yang hilang tu bukan sebab kita, sebabkan pengusaha kereta sewa lain. So macam mana kita nak elak benda tu adalah, kalau macam untuk diri kita, sebab tu kita banner sistem. Kalau orang tu tak kenal, dia kena booking online, bayar online. So kalau kau cakap saya tak reti lah online, saya tak ada email lah, saya tak, so macam orang macam tu kita suruh dia berambus je. Kau pergi berambus jauh-jauh. So kita memang tak layan orang macam tu lah. Kecuali lah dia memang corporate company apa semua, kita tengok dia punya profile, dia memang lengkap, baru kita proceed lah. Kalau dia call acah-acah, nak call, nak murah-murah, saya booking online tak nak apa semua kan. So orang macam ni kita suruh dia berambus. So you all pun sama juga. Kalau nak sewa kereta, kalau orang tu tak boleh booking online apa semua, bayar online tak boleh, and then nak murah-murah apa semua, suruh dia berambus je. Orang macam ni risiko kan. Okey, lepas tu kalau macam ada ejen nak sewa kereta you, benda tu mesti documentation lengkap. You jangan suka-suka hati je bagi kereta dekat company tu. Maknanya kalau company ada orang nak sewa kereta you, so dia mesti ada dia akan request kat you, and then you akan bagi sebuah harga. Benda tu mesti official. Okay, lepas tu mesti ada agreement apa semua, and then dia setuju dengan sebuah harga tu, and then you serah kereta, ada borang sewa apa semua. Dia kalau jadi apa-apa kat kereta tu, dia yang kena responsible. Bukannya dia cakap saya sewa kereta dekat customer ni, hilang, kau cari customer tu. Tak, dia yang kena responsible. Kalau kereta tu hilang ke rosak apa semua, dia yang kena tanggungjawab. Kena ada documentation. Alright. Lepas tu bagi sewa. Kalau kereta tu hilang apa semua, aku tak cari customer tu, aku cari kau. Sebab kau yang sewakan kereta tu. Alright. So bila jadi macam tu, start 2013 tak ada lagi kes kereta hilang, tak ada. Sebab kita fix the SOP lah. Sekarang ni alhamdulillah, kalau dalam group saya ada kereta hilang, maknanya team saya tu tak follow kita punya SOP. Alright. So sekejap. So ada soalan, macam mana mau claim insurans kalau kereta peribadi sudah langgar perjanjian dengan bank, kereta komersial. Okey, ya. So kat situlah kena ada ilmu, kat situlah kena ada mentor, kat situlah kena ada sistem. Kalau kau buat bisnes tak ada ilmu, kau tak belajar dengan orang yang ada pengalaman, kau sombong, kau nak buat sendiri, kau langgar dinding lah. Macam saya lah, tak ada mentor kan, tak ada ilmu, saya langgar dinding lah. Aku dah langgar dinding, buat apa kau nak langgar dinding lagi? Kau follow je lah aku kan, bukan nak suruh join saya, tak.
kena ada mentor tuan-tuan. Kena ada mentor, kena ada orang yang guide kita. So cari mentor yang dah proven sukses, yang dia dah touch million. Belajar pada dia. Kalau dia minta bayar-bayarlah sikit kan. Janganlah minta free kan. Faham tak? Okay, saya bukan nak promote bukan nak promote. Saya tak ada niat pun nak promote. Aduh. So actually macam company saya, kita buat sistem licensing tuan-tuan. Sistem licensing. So kita panggil dia sekarang ni ada satu program lah, kita panggil JML 300. JML 300 ni dia stand for Green Matrix Licensee. So siapa yang join ni dia boleh guna sistem kita, dia boleh guna brand kita. And then untuk daftar ni dia bayar 300 tapi every month actually dia kena bayar bulan-bulan. Sekarang ni pendaftaran 300 tapi yang ni adalah pra je. Dia daftar, kita akan masukkan dia dalam Facebook group. Dekat dalam group tu ada video tutorial. Dia kena tengok dan ada assignment dia kena buat. So ada 3 assignment, dia kena buat FB live dalam group tu, bla bla, dia cerita pasal dia apa semua. Lepas settle 3 assignment tu, dia kena buat marketing, dia kena buat FB live. Macam saya buat lah, dia cerita. So kita akan bagi topik lah. 30 hari dia kena buat FB live straight, non-stop. So itu sebenarnya marketing lah. Okay. Lepas tu dalam masa 2 minggu lepas dia daftar tu, kita akan buat interview dia. So kita akan interview dia, you join kita ni kenapa, apa yang you nak capai, bla bla apa semua. So kalau kita rasa kita boleh bantu dia capai apa yang dia nak capai, so kita terima dia. Tapi kalau kita tengok dia nak pelik-pelik apa semua kan, so kalau kita rasa kita tak boleh nak bantu dia, so kita tak terima lah. So siapa yang diterima masuk sebagai licensee ni so dia boleh gunakan brand kita, dia ada ni lenyat, dia ada topi, baju, semua kita bagi. So complete. And then dia just every month dia bayar RM300 je sebulan untuk gunakan kita punya brand lah. So sistem kita bagi semua kan. And then kalau ada soalan apa semua, and then macam company saya ni, kita dah ada licensee the whole Malaysia. So kalau kereta dia rosak ke breakdown apa semua, team kita akan support lah. Macam case dalam group saya ni tak ada kereta hilang. Memang tak ada kereta hilang. Memang. And then sebab brand kita tu very strong, customer kita tu mostly customer yang quality lah, customer yang ada duit. So kita tak sewa kereta dekat customer yang acah-acah nak murah-murah apa semua, tak. Sebab kita memang sangat menjaga kita punya brand lah. So kita panggil JML. Kalau you nak join, you daftar JML 300, you boleh PM saya. So bayar 300 je. Kalau you diterima, barulah you kena bayar bulan-bulan. Tapi kalau you tak diterima, so kita refund balik duit you. So kita nak cari orang yang betul-betul nak grow dengan kita, orang yang nak berjaya dengan kita. So saya dah train ramai orang yang dah buat kereta sewa. Ada yang income dia yang paling tinggi. Tahun lepas ada seorang tu, dia punya sale 80,000 sebulan. 80,000 sebulan. And then dia dah ada staff semua kan. So tapi benda ni bukannya you join, you duduk goyang kaki tak buat apa-apa. So you kena usaha. Kita buat marketing, you pun kena buat marketing. Alright. Tapi sistem tu semua dah ada, lesen semua dah ada. You just join, guna brand kita, and then kita sama-sama buat marketing. And then kadang-kadang tu kesan dia tu you buat 3 bulan lagi baru you nampak lah. So kita ada team yang dah buat sale 30,000 sebulan, 40,000 sebulan. So bergantung lah. Kalau you work hard, rezeki you murah, you dapat. Tapi kalau you join, you tak buat apa-apa pun semua, tak ada lah kan. Alright. Okay, terbaik. Macam mana nak join Green Matrix, dan adakah apa-apa jaminan dari Green Matrix untuk bantu mengenai kereta hilang? Kalau you join Green Matrix, confirm kereta you takkan hilang. Kalau you join, tak ada. Kalau kereta you hilang, mana you tak follow SOP kita. Dalam group saya tak ada kereta hilang. Last kereta hilang 2012. Lepas tu tak ada. Sebab kita ada sistem tuan. Kita ada sistem, kita ada CTOS apa semua, complete set. Kalau dalam group saya ada kereta hilang, maknanya dia tak follow kita punya SOP. Dia under table. Alright. Okay, lepas tu apa lagi? Macam mana kalau orang guna IC clone atas nama orang lain? Kamu cek nama, nombor IC memang wujud, tapi yang guna orang lain, lepas tu curi kereta. Oh, maknanya orang tu dia menyamar lah kan, dia menyamar. Macam company saya tuan-tuan, macam company saya 80% customer adalah regular customer. Kita bukannya orang tu tiba-tiba datang nak sewa kereta apa semua kan.
So sebelum dia jadi customer kita tu, apa yang kita buat, kita suruh dia booking online, bayar online. So kalau customer tu dia boleh booking online dan dia boleh bayar online, 99% customer tu adalah customer yang berkualiti. Tapi kalau customer tu kita suruh dia booking online, bayar online, dia cakap dia tak reti lah online, dia tak ada email lah, susah lah, bla bla apa semua kan. So customer tu adalah customer yang berisiko. So saya gunakan teknik 3 lampu lah. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Okay. So customer ni kita kategorikan pada 3 lampu lah. Ni saya punya formula lah kan. So kalau customer tu dia call kita nak sewa kereta, kita tak kenal dia, kita suruh dia booking online. Kalau dia cakap tak reti, tak boleh, tak tahu, tak ada email, bla bla apa semua. So customer ni dia ciri-ciri customer yang bermasalah lah. So terus lampu merah maknanya kita reject. Kita takkan terima. And then kalau customer ni dia boleh booking online tapi dia tak boleh nak bayar online. Dia tak boleh bayar online apa semua. So customer ni kategori lampu kuning. So kita sebelum kita sewa kereta kat dia, kita minta more detail. IC dia, driving license dia, business card dia, slip gaji dia, bil api, bil air, segala apa benda nak tunjukkan dia kerja kat mana, dia tinggal kat mana. Kalau dia boleh bagi, baru kita proceed lah. Baru dia jadi lampu hijau. Kalau dia bagi alasan macam-macam, tak boleh bagi, bla bla apa semua kan. So tukar lampu merah lah. Maknanya kita reject, kita refund balik duit dia. Kita tak akan entertain dia. That is not our customer lah. Okay, kalau customer ni dia call kita suruh dia booking online, dia booking online. Kita suruh dia bayar online, dia bayar online. And then bila dia nak ambil kereta, kita minta IC, driving license, business card apa semua, dia boleh bagi on. So that is our system lah. So bila kita buat macam tu, tak adalah isu orang pakai clone semua. And then macam customer kita ni, sebab kita daripada awal tu kita memang dah filter dah. So customer ni memang high quality punya customer. And then bila dia guna servis kita okay, dia puas hati. And then customer ni dia akan recommend dekat family dia, kawan-kawan dia akan recommend. So customer yang berkualiti ni, kawan-kawan dia semua macam dia. Macam dia kan. So macam you all, kalau macam you all ni adalah orang yang bagus, of course lah kawan-kawan you tu akan ada kawan-kawan you tu sama macam you je. So kita banyak macam tu je tuan-tuan. Sebab tu you tak ada nampak kita pasang billboard ke apa semua. Sebab kita fokus betul-betul sasaran pelanggan kita yang betul. Alright. So adakah saya menjawab soalan K8 GPAC? Adakah saya menjawab soalan you? So bisnes kereta sewa ni, kunci dia adalah customer. Kalau you bagi sewa kereta dekat sesiapa saja, tak kisahlah dia pakai bla bla apa semua kan. Macam kereta saya hilang 7 biji tu, itulah kesilapan dia. Kesilapan dia adalah tak ada proses filtration proses. Asalkan bernafas, asalkan menyawa, kau ada duit boleh sewa tak. So bila kita develop sistem tu, macam kita punya sistem dah macam Asia tuan-tuan. Kalau you nak beli tiket kan, beli tiket kena beli tiket online, bayar online. So macam sistem ni, kalau you boleh tengok dekat saya punya website Go Greenmatic, dia dah macam sistem, kita tiru Asia punya sistem je. Baik booking online, bayar online apa semua. So more detail customer tu dah dapat. And then bila kita dah dapat customer, kita check lagi customer. And then kalau customer tu memang kita kenal, betul-betul kenal dia, so insyaAllah lah kalau kereta rosak ke accident apa semua, mostly customer tu akan bayar ganti rugi. Even macam company saya, kita ada CTOS. Kita boleh CTOSkan customer tu, kita boleh blacklistkan customer tu. So setakat ni belum ada lagi lah customer. Sebab kita 80% customer kita memang customer yang berkualiti. Kita celebrity, datuk-datuk, Tan Sri, company, that is our customer lah. Kita tak sewa kereta dekat sebarang orang lah. Alright, so saya rasa itu saja. So esok kita sambung lagi cerita. Last saya berhenti tadi dekat beli kereta kan, beli kereta, strategi marketing tak habis lagi. So esok sambung lagi part 4, 7.30 pagi. So jangan lupa esok 7.30, part 4 saya sambung strategi marketing. Alright, thank you. Assalamualaikum, bye bye.